Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratim mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jali sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat dapat mengenal Allah dari sisi Allah, di mana nikmat yang paling besar adalah hidup yang kita mengetahui dari sisi Allah yang kita ini adalah bukan hidup, tetapi Dia Allah Esa yang menghidupkan kita, menyatakan dirinya yang tunggal esa, untuk menyatakan cerita-cerita tentang keesaan, keagungannya, kebesarannya. Semua yang ada, yang Allah di langit dan di bumi, Allah menerangkan semua, menyuluh, menyatakan adalah tujuannya aku, menyatakan diriku, menyatakan keesaanku. Bukan ku nyatakan sekalian alam ini untuk menyatakan ia berbagai-bagai itu tadi, tetapi bukan untuk menunjukkan bahawa untuk kamu tidak pandang kepadaku, tetapi tujuanku jadikan sekalian alam 7 lapis langit dan 7 lapis bumi seisi-isinya adalah tujuan untuk menyatakan jelas aku. Bukannya menyatakan sesuatu, segala sesuatu sekian alam aku jadikan. Maka aku telah membohongimu, kata Allah, sekiranya aku menjadikan sekalian alam ini untuk engkau buta selain daripada aku. Mana tujuan dia mudah. Sesiapa pun akan faham konsep la ilaha illallah. Allah jadikan kita daripada kalimah la ilaha illallah supaya kita tahu dan kenal bahawasanya ingin Allah dikenali, bahawasanya yang ada esa wujud hanyalah af'al, asma, sifat dan juga zat. Semuanya adalah menyatakan keesaannya dari ketunggalannya, bukan menyatakan banyak itu tadi. Dan banyak itu bukan untuk mengkaburkan mata kita, untuk tidak melihat Allah, tetapi tujuannya menyatakan sekalian yang aku nyatakan sekian alam ini untuk menyatakan wujud hanya tunggal diriku. Itu dia yang mudah. Mudah budak darjah 1 pun boleh faham. Baru kita menyaksikan asyhadu al la ilaha illallah, baru kita boleh pakai Muhammadur Rasulullah, sifatullah, rahsia Allah Muhammad. Harus dipahami.
harus ditelisik dan diamaliahkan dalam kehidupan. Bukan sekadar kita tauhidkan, esakan Allah, sekadar simpan di benak, di otak kita. Bukan untuk diperdebat-debatkan. Bukan tujuan untuk nak melaga-lagakan ataupun berbala-bala muzakarah, tetapi sebenar-benarnya untuk kita amaliahkan dalam setiap naik turun nafas dan setiap saat detik hidup kita. Sentiasa kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala, menampakkan, meyakini bahawasanya dialah yang sekali kita pandang sekalian alam ini di bawah pentadbiran dan juga susunan yang ia mengesah-kesahkan, mencerita-ceritakan kisah-kisah tentang diri, sifat-sifatnya itu yang maha sempurna lagi maha esa. Itu harus dipahami untuk selalu awal mukadimah. Kita akan bagi faham kepada yang hadir dan juga pendengar YouTube supaya tidak lari tajuk. Dalam kita duduk ni sekarang pun kita tak merasa ada keakuan diri. Sebab pernah ditanyai oleh sahabat waliullah yang terkenal Imam Junaid Al-Baghdadi. Di kalangan para wali ada yang bertanyakan konsep yang dibawa ataupun apakah erti, ditanyakan kepada Imam Junaid Al-Baghdadi, apakah konsep sebenar, iaitu tasawuf. Tasawuf ni, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, kurang lebih maksud dia kata adalah kita ni benar-benar membuangkan benar-benar keakuan diri. Dan kita minta betul-betul, iaitu Allah leburkan kita. Makna Allah mematikan kau. Dan kau rasa mati sebelum mati, Allah matikan betul-betul. Bukan cakap aja. Betul-betul dah merasai mati sebelum mati maknanya. Imam Junaid kata. Difanakkan, dileburkan Allah, dimatikan kamu betul-betul langsung, tak ada bermain, tak ada hidup, tak pernah hidup kamu tu. Lalu dimasukkan kembali kehidupan dalam diri kamu. Ditiupkan roh di sisi Allah kembali, maka itulah sebenarnya yang dikatakan tasawuf. Itu bagi Imam Junaid Al-Baghdadi. Maka kehidupan kita tak ada kita merasa ada kehidupan kita, melainkan kehidupan Allah. Tapi kalau orang tak sungguh-sungguh, tak dapat apa yang diucapkan oleh Imam Junaid. Dia mengalami, bukan dia bercakap atas petikan-petikan daripada perkataan gurunya. Tetapi guru-gurunya semua dah mentalkinkannya. Hingga ke Rasulullah SAW. Mentalkinkan betul-betul. Tak ada, mati, lebur, betul-betul. Tak ada satu pun ada hak kita dah. Hidup, pendengaran, penglihatan, kudrat, iradat, perkataan. Semuanya dah tak ada. Yang ada hanya illallah. Nak betul rasakan betul-betul. Dia santap seperti orang sakaratul maut. Walaupun tidak tetapi Allah memberikan kurniaan tu tadi. Sebab kita ni sering takut mati. Sering takut mati menyebabkan penyakit waham. Mati itu pasti, tapi kita tak tahu. Mati itu sesuatu yang tidak perlu kita takuti bagi orang-orang yang dah kenal diri, kenal Allah. Kerana mati yang seharusnya ditakuti, kata Syekh Siti Jenar, Raden Abdul Jalil Alul Baitin Nabi Said, dia mengatakan ketika hendak dibunuh, dia mengatakan mati itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Dia kata, yang harus kutakuti adalah hilangnya Allah dalam diriku, ataupun adanya keakuan diriku. Itu yang aku paling takut. Itulah maksud Imam Junaid Al-Baghdadi. Kalau kita belum lagi merasakan mati sebelum mati, maka kalimah yang kita sebut sebenarnya mengajakkan
Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mengajakkan supaya kembali kepada Allah, jangan merasa ada keakuan diri. La ilaha illallah. Itu sebenarnya bukan sebenarnya ini sesuatu yang tinggi, tetapi ini sesuatu yang asas, awal. Tetapi awalnya bila kita tidak ambil, kita anggap leka, maka awal tu tadi kita tak ambil, akan tidak memberi manfaat segala ilmu-ilmu kita. Tidak akan memberi manfaat. Sebab awal tu adalah mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa. Allah pun mengatakan, melihatkan dalam diri kamu, kenal dirimu. Perhatikan, kenal. Wa fi anfusikum apa. Diterangkan, dinyatakan lagi. Allah Subhanahu Wa Taala memandang kita dengan kasih sayang. Sebab kita ini adalah nak menyatakan, iaitu dia yang nyata, wujud ada. Jadi kalau selain daripada itu, adalah satu kerugian yang besar. Dalam kehidupan kita, kita ada je menyatakan selain daripada Allah SWT keesaannya, ada keakuan diri, itu adalah satu kebinasaan. Itu adalah satu yang paling rugi. Kerana kita tidak dapat hala tujuan sebenar kita dihidupkan. Tak lain nak mengesahkan Allah. Hidup kita, nafas kita turun dan naik. Dia yang naikkan, dia turunkan, dia berhentikan. Awal kita datang ke sini, duduk sini, sentiasa merasakan dia semua. Cerita-cerita, kisah-kisah dia. Kita tak nampak yang lain lagi. Baru boleh masuk apa yang disampaikan, apa yang Allah Ta'ala nak tunjukkan, kun fayakun yang berjalan terus. Ayat-ayat mujizat Allah, cerita-cerita Allah tu jelas kita akan nampak setiap saat dan setiap waktu. Allah dalam kesibukan memerintah, mentadbir, mentakdirkan sentiasa sejak daripada azali dan abadi sampai bila-bila. Semua di tangan kekuasaan Allah. 7 lapis langit, 7 lapis. Semua seisi je, baik iblis, baik malaikat, semuanya di bawah pentadbiran dan pentakdiran Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa lagi Maha Sempurna. Maka duduklah di situ dengan syaratnya mohon kepada Allah benar-benar la ilaha illallah, iaitu bersungguh-sungguh wasyukuri isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Bersungguh-sungguhlah, bersemangat betul-betul untuk menafikan keakuan diri dan mengisbatkan Allah. Sungguh-sungguh, tak ada rasa keakuan diri itu disungguh-sungguhkan. Setiap saat, setiap detik nafas kita turun naik, setiap apa akan terjadi kita nampak, semuanya hal-hal Allah Ta'ala punya pentadbiran. Itu tadi. Maka itulah cakap hal ataka alal insan. Segala-gala hal itu adalah hal yang Allah Ta'ala bikinkan. Allah Ta'ala susunkan dengan maha sempurna. Sekalian hal-hal apapun, di mana pun, tetap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita lari daripada tajuk ini, maka Allah itu maha cemburu. Allah cemburu sebab Allah sayang kita. Maka itu Allah cemburu, Allah tunjukkan sifat cemburu supaya kita jangan sekali-kali merasa ada wujud diri kita, apatah lagi berkeinginan yang selain daripada Allah, termasuk keakuan-keakuan diri, itu yang membuatkan Allah cemburu. Maka Allah akan menghukumi, bukan hukum, untuk mengajarkan kepada kita, maka kita akan cemburu juga kepada yang lain. Yang lain akan menunjukkan ke arah kecemburuan, maka kita tidak akan senang dan kita merasa azab. Merasa azab ataupun duka rasa terhina. Sebab Allah kita abaikan. Sedangkan Allah tak pernah mengabaikan kita. Allah sayangkan kita. Kita kata pelajaran ni terlalu tinggi lah, bukan. Sebenarnya ini adalah Allah tu menjadikan agama tu indadina, indallahil Islam. Indadina. Agama itu Allah tu, agama tu. Seluruh agama tu adalah Allah tu tadi adalah dia ni sangat mudah. Itu
Dia menjadikanmu mudah untuk naluri setiap manusia untuk dia selalu hendakkan kepada Rabbnya. Dia hendakkan kepada memang naluri yang Allah Ta'ala ciptakan semua manusia. Semua menghala kepada Rabb, iaitu mengesahkan Allah hingga lebur. Itu tempat yang Allah ciptakan kita ni daripada Nur Muhammad, daripada keasyikan tu tadi, maka tak lain dari keasyikan juga lebur kepada Allah yang sentiasa asyik pada dirinya sendiri sejak azali abadi. Kekal. Maka di situ kita disuruh oleh Allah untuk duduk di tempat yang kekal dalam keasyikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah benteng. Itu adalah tempat yang paling aman yang aku janjikan keamanan kerana sayangku kepada penciptaan hamba-hamba. Maka di situ kita jangan lari tajuk. Kita duduk di situ dan akan datanglah berbagai-bagai nanti kisah-kisah untuk disuruh kita jalankan. Tapi sekiranya kita tidak dapat duduk di situ, maka kita tidak tahu hala tujuan hidup kita. Maka bila kita tidak tahu hala tujuan hidup kita, maka kita akan berada di dalam keadaan ketidakpuasan. Ataupun kepuasan itu bersifat sekejap sangat. Dia akan kembali menjadi keadaan iaitu kehinaan balik. Maka Allah tidak mahu, maka Allah meletakkan supaya diri kita sentiasa kembali kepada Allah. Wa qada rabbuka. Tetap teguh hatimu, qada'ku aku telah tetapkan, iaitu engkau sentiasa mengesahkanku tanpa ada rasa keakuan-keakuan dirimu. Inilah kasih sayang Rahman dan Rahim Allah. Dia menjadikan daripada kasih sayang asyik berasyik dirinya, maka dijadikan Nur ataupun Ahmad ataupun Nur Muhammad untuk menyatakan, tanpa dia menyatakan Nur Muhammad sebagai bukti yang dia tu nyata esa, tanpa dia nyatakan pun tetap Allah Subhanahu Wa Taala itu nyata yang ada. Yang lain semuanya kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada adalah lebur, fana, wa yabqa, yang tetap kekal sebenarnya. Maka itulah Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, tasawuf itu adalah engkau benar-benar menafikan, menghilangkan, membuangkan keakuan dirimu, langsung Allah itu meleburkanmu, langsung Allah itu memfanakan kamu hingga kamu mati sebelum mati. Lalu Allah masukkan kembali kamu hidup, maka baru kamu merasakan hidup ini adalah kehidupan Allah. Selagi kamu tak mendaki, selagi kamu tak membuat pendakian ini, selagi itu kalian tidak akan dapat merasakan betul-betul, iaitu kemanisan mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dibawa oleh kekasih Nabi Muhammad SAW ketika dia Gua Hira. Maka Rasulullah SAW mendapatkan lagi rahsia, iaitu di sisi Allah, di mana hilangnya keakuan Nabi di waktu itu, di mana yang ada hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, hingga kan malaikat Jibril mengatakan untuk supaya Nabi Muhammad SAW mengatakan Iqra, maka Nabi mengatakan ma'ana biqari, bagaimana aku nak membaca. Padahal mudah aja ikut Iqra, tetapi Rasulullah SAW adab dia dengan Allah terlalu halus, terlalu tinggi, kerana Allah yang mengajarkan akhlak Allah Ta'ala itu yang suci murni, yang tinggi itu kepada Nabi Muhammad kekasihnya. Jadi itu dia tidak akan menyebut selagi kekasihnya tidak menyuruh untuk menyebut. Begitu kita pahami dan telisik di situ Rasulullah kehalusan hingga hilang keakuan diri Nabi SAW, hingga betul-betul setiap saat dan detik dia mengikuti benar-benar hati Allah, taatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hingga hilang hingga yang ada adalah wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah. Di situ makamnya Nabi Muhammad SAW, dan kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mengikuti
iaitu apa yang telah Allah Ta'ala suruhkan kepada Nabi, katakan kepada umatmu, iaitu kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kenapa yuhibbukumullah? Siapa cintai oleh Allah, barang siapa tuhibbu, siapa yang ingin dicintai oleh aku, kata Allah, Muhammad katakan suruh ikut engkau. Begitu sekali, sebab Muhammad dah tak ada. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bukan makna berada dalam diri Nabi Muhammad SAW, tetapi Muhammad telah lebur, tak ada. Muhammad tu hilang, tinggal mim hilang, tinggal Ahmad. Ahmad hilang, tinggal Ahad. Itu makam Nabi Muhammad SAW. Maka disebutkan Muhammad tu terpuji, sifat yang tinggal hanya sifat Allah yang terpuji Muhammad. Ahmad pun terpuji juga. Jadi di situ terpuji itu akan sampai kepada Ahad. Di situ rahsianya tadi. Ditelanjangkan, dikupaskan lagi pada hari-hari ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah yang memberikan kefahaman. Maka itu beruntung. Tak ada keuntungan yang lebih. Tak ada nikmat surga mana pun tidak dapat menandingi orang yang benar-benar telah dileburkan oleh Allah, lalu dia diberi hidup dan dia merasakan hidupnya adalah kehidupan kisah-kisah, cerita-cerita, tak ada lain. Jadi dia mengiyakan sentiasa redha, tenang dirinya. Apa pun yang berlaku, semuanya adalah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, qada dan qadarnya. Itulah tempat duduk yang dikatakan amannya bila kita menyebut la ilaha illallahu hizni. Dan itu kita, Allah sendiri yang nak kita bahagia, tenang. Bukan hidup ini sesuatu yang menyusahkan. Seperti mana sekarang kita melihat. Lagi dia banyak belajar ilmu, lagi nyusah hidup dia. Kerana tak cukup-cukup nak ilmu ni, nak ni. Tak cukup-cukup. Tak cukup-cukup. Yang cukupnya kau belajar ilmu, belajar sungguh-sungguh, jangan meletakkan ilmu, tapi letakkan ampunya ilmu. Ila ilma lana. Tak ada ila ma'alam tanah, didudukkan di situ. Kerana ilmu kita seperti burung mematuk di air lautan, itu ilmu yang kat paruh tu. Dan akan kering, hilang. Itu tak ada apa pada kita pun. Tak ada apa. Amal kita pun gitu juga. Berterbangan terus, tak ada apa sebenarnya. Apa pun amal-amal yang kita buat. Kerana apa? Bukan diri kita. Itu cerita dia, kisah dia. Maka kita akan cuci tangan bersih. Tak mau lagi merasa ada keakuan diri. Kita buat sungguh-sungguh, semua kita letakkan dalam aku berbuat ini. Aku tidak memandang amalku, melainkan dalam aku membuat sesuatu itu amal baik, aku memandang engkau lah ya Allah. Dalam aku memuji, sebenarnya engkau lah yang memuji dirimu, kata Rasulullah. Aku tidak tahu memuji dirimu. Dalam keadaan asyik Rasulullah diajarkan, aku tidak tahu memujimu wahai kekasihku ya Allah. Engkau yang tahu memuji dirimu. Pujilah lagi Muhammad. Pujimu itu Muhammad adalah menunjukkan aku memuji diriku Muhammad. Asyiknya Nabi Muhammad. Jadi Muhammad sentiasa duduk dalam asyik Habibul, asyik kekasih Allah. Maka itu dicocok Habibul, kekasih Allah. Jadi orang yang begitu juga buangkan keakuan diri, dia akan dapat keasyikan kepada Allah. Dia dapat zauq, dijazbah, disentap oleh Allah, maka dimasukkan balik, baru dia tahu, ya Allah, aku tak pernah hidup rupanya. Yang hidup adalah kisah-kisah engkau ya Allah, cerita-cerita engkau ya Allah. Amanlah, dapatlah dia, inna fatahna laka fatahan. Itulah semua. Allah, Rasulullah, orang-orang bersama dengan Rasulullah SAW menginginkan, sangat menginginkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Sangat Rasulullah tu prihatin, sangat menginginkan supaya kita dapat Allah Ta'ala. Prihatin sangat kalau kita sangat prihatin Rasulullah nakkan kita ni
dapatkan Allah Ta'ala. Dengan jalan cinta. Iaitu apa tu cinta? Iaitu kenalkan dalam diri kau. Bila kau kenal dalam diri kau sebenar itu adalah Muhammad yang sangat asyik cinta kepada penciptanya. Di situ jalan tadi dikatakan tadi, qul in kuntum tuhibbu. Yang dikatakan kalau engkau Muhammad katakan pada umat kau. Iaitu kalau jalan nak selamat adalah ikut, iaitu kenal supaya cinta. Jadi Nabi Muhammad membawa kita cinta kepada Allah. Dengan cinta itu mudah kita mendapatkan Allah Subhanahu Taala. Kerana cinta sanggup mati. Ya, cinta kita asyik dengan Allah, kita akan sanggup mati. Nabi Ibrahim diuji anaknya, cinta Allah ke cinta, sanggup dia memilih untuk Allah dan mengorbankan anak dia Ismail. Sebab bila dah ada rasa cinta, dan cinta itu harus didapati kata Rasulullah dengan kenal lah, iaitu bahawasanya kita ini adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan ada memiliki apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apapun konsep sistem yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, kepada 124,000 nabi-nabi, kepada semua turun-turun lagi kepada wali-wali Allah, orang arifin billah, tiada lain melainkan membuangkan keakuan diri dahulu. Ya. Tinggi mana pun Imam Ghazali belajarnya sampai dah terkenal, tetap juga untuk mendapat kesempurnaan harus kembali meleburkan diri, membuangkan keakuan diri. Itu Imam Ghazali itu yang tinggi ilmu dia, dah banyak orang yang memuji dia, kehebatan dia yang Allah bagi, tetapi tetap nak mendapat kesempurnaan Allah, tetap juga dia ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, iaitu jangan engkau duduk di ilmu. Imam Ghazali, jangan duduk di ilmu, tapi duduklah di cahaya ilmu. Tak lain cahaya ilmu itu adalah Nur Muhammad SAW. Jadi setiap Nur Muhammad yang ada kita miliki akan menyuluh ilmu-ilmu yang lain. Kerana ilmu-ilmu itu mengharapkan suluhan daripada Nur. Yang mana Allah jadikan pertama-tama adalah Nur Muhammad. Allahu nurus samawati. Kenapa Allah Maha Bijaksana menciptakan nur dahulu? Sebab nak menyatakan nur tu sendiri cerah, menyatakan Allah. Lalu baru dijadikan yang lain-lain 124,000 para roh-roh, para nabi, jadi malaikat, jadi loh mahfuz, jadi surga. Tak dijadikan surga dulu, bumi dulu, planet dulu. Dijadikan, belum ada apa-apa, Allah jadikan nur Muhammad supaya jelas. Nyata tu Allah suluh tu. Bukan Allah tu berbentuk nur. Tak, tetapi dinding wajahullah itu adalah nur. Dinding wajah Allah yang bernama laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama itu adalah nur. Jadi setiap yang kita nampak Nur Muhammad akan sampai kepada Ahmad dan Ahad. Tak ada lain jalan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka dapatlah kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cinta itu tidak dua, itu lebur. Kita mendapat cinta Allah dari Allah, menunjukkan Allah lah cinta pada dirinya sendiri, asyik pada dirinya sendiri. Ini yang didapat, diberitahu, disuluh oleh Allah, dijelaskan lagi supaya kita tidaklah ada lagi syak dengan Allah, tidak ada lagi was-was dengan Allah. Dibagi kefahaman ni, fafahamna Sulaimana. Dibagi faham ni dari sisi Allah seperti nabi-nabi yang Allah bagi. Seperti Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad SAW. Faham itu dari sisi Allah. Hingga tidak ada kita ragu lagi. Mana pun kita kepergian, mana kita sentiasa nampak jelas sekalian alam ini diatur, disusun oleh Allah Subhanahu Taala. Kita seolah-olah kita dah keluar daripada sekalian alam, daripada nur, kita melihat dengan nur Allah Subhanahu Taala. Ditanyai oleh Sayyidina Ali, adakah engkau solat ni engkau melihat Allah? Maka dijawab Sayyidina Ali, aku melihat Allah daripada penglihatan Allah. Sebab Allah telah
menyucikanku. Mana cara nak menyucikannya adalah membuangkan keakuan diri. Kita tak pernah hidup, tak pernah melihat, tak ada, sentap dia. Dijazbah oleh Allah betul-betul, masukkan balik, baru kita tahu. Baru kita tahu perjalanan hidup ni. Bahawa dialah semata-matanya. Maka jelas, dan ketika aku solat dan di luar solat, tetap keadaanku, iaitu yang adanya Allah, dan aku melihat Allah di mana pun, kata Sayyidina Ali. Bukan ketika di dalam solat. Di dalam solat aku melihat Allah dari penglihatan yang Allah beri, kerana aku tidak memiliki penglihatan. Sesungguhnya yang solat, yang sembah tu hanyalah dia yang memuji diri dia. Lalu terbawa-bawa di luar solat, iaitu daim, solatan daim. Pasti kalau orang dah mendapat kesempurnaan solat, dalam solatnya pasti akan inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Iaitu tidak ada lagi dah keakuan diri je. Keji dan mungkar tu keakuan diri. Tak ada dah. Sebab dalam solat sendiri dia dah tak ada keakuan diri. Yang ada adalah tidak ada dia hayyun la alimun la qadirun la murin la samin. Dia dah tanggalkan semua tu, dia tabdil, dia tukarkan yang ada hanya Allah dalam solat tu. Dia dah terbiasa gitu, terbawa-bawa nikmatnya ya Allah. Tak ada nikmat surga yang dapat tinggi mana pun yang menandingi orang yang benar-benar mengesakan Allah. Di sinilah hala tujuan sebenarnya Nabi Muhammad SAW diutus untuk kita dapat berita gembira ni. Jangan lari tajuk lagi, insya-Allah. Kita sama-sama insya-Allah. Saya rasa cukup sampai sini dulu. Dan kita minta pencerahan daripada Al-Fadhil Ustaz Auza'i Al-Masri dan juga Syekh Latif dan saudara lain, insya-Allah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم المؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Karim ya Fattah ya Alim ya Zal Jalali wal Ikram. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah kerana pada hari ini kita berusaha untuk menguatkan akidah kita, tauhid kita, pegangan kita. Apabila dikatakan kepada para alim ulama, kepada para asatizah, kepada para guru, para cikgu, apakah yang penting di dalam topik untuk memperkukuhkan ummah? Semua akan jawab mata pelajaran akidah. Ini boleh dikatakan ittifaq lah. Ini boleh dikatakan semua sepakat. Memperkukuhkan mata pelajaran akidah adalah sebagai perkara yang paling utama untuk membangunkan ummah. Tetapi when come to the practical, when come to the reality, when come to the aplikasi, kita tak menuju ke arah tu pun. Ulama-ulama asatizah yang cakap yang perkara utama dalam hidup umat Islam, dalam pendidikan adalah akidah. Tapi bila dia keluar, dia beraksi, dia tak buat pun apa yang dia cakap tu. Dia tidak, bahkan kalau dijemput ceramah, dia tak cakap pun pasal akidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa jadi macam tu? Sedangkan akidah ini ada di dalam semua topik. Bila sentuh hadis, boleh kaitkan dengan akidah. Bila sentuh Quran, boleh kaitkan dengan akidah. Baca kitab apa pun boleh dikaitkan dengan akidah.
masjid suruh buka kitab Fadailul Amal. Boleh kaitkan dengan akidah. Masjid lain pula kaitkan dengan suruh baca kitab hadis 40. Boleh kaitkan dengan akidah. Cikgu matematik kat sekolah pun boleh kaitkan dengan akidah. Cikgu bahasa Inggeris kat sekolah pun boleh kaitkan dengan akidah. Cikgu sains kat sekolah pun boleh kaitkan dengan akidah. Macam mana caranya? Tak ada jalan lain tuan-tuan, melainkan kita tu sendiri mesti berteleku di bawah lembayung guru mursyid. Carilah guru yang benar-benar mursyid supaya kita dapat bahan. Ya, benda ini sama saja dalam bengkel-bengkel. Dia ada mentor-mentee, ada facilitator, ada orang yang membimbing. Even dalam dunia artis sekalipun, artis pun ada guru. Macam artis yang baru naik, macam P. Rushdie tu yang memiliki suara seperti P. Ramlee tu. Sekarang sifu dia atau mursyid dia ialah M. Nasir. Dia M. Nasir asuh dia, bimbing dia. Sehingga satu hari nanti bila M. Nasir mati, rasanya lah P. Rushdie ni merupakan orang yang boleh gantikan M. Nasir. Itu dalam dunia muzik. Tiba-tiba dalam bercakap tentang sesuatu yang paling tinggi, paling hebat, paling mulia, iaitu tentang lafaz jalalah yang dinamakan Allah itu, tak payah pakai guru ke? Allahumma salli ala Muhammad. Di manakah logiknya kita? Di manakah logiknya kita pergi? Dan guru yang mursyid pun dia selagi mana dia larat, dia sihat, dia ada modal, dia ada kereta, dia boleh ambil kunci kita, dia start. Guru itu akan cari lagi guru mursyid yang lain untuk menziarahi. Demikianlah roda kehidupan yang pusing memusing, putar memutar. Demikianlah, bagaikan matahari dan bulan yang saling berkejaran. Besok lalu lagi track yang sama, besok lalu lagi track yang sama. Nampak je lalu track yang sama, tapi sebenarnya tidak track yang sama. Tapi tetap setiap hari tanpa gagal dia akan memancarkan cahaya yang bergemerlapan. Itulah yang kita kena buat bila kita bangun tidur. Salawat dan salam dulu ke atas penghulu sekalian alam, Rasulullah Nabi junjungan. Kemudian tanam di dalam hati, aku ingin jalan mencari guru mursyid. Setiap amal yang aku buat adalah khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat dah macam tu cukup dah. Allah tak tanya kita jumpa ke tidak. Kalau jumpa lagi baguslah. Sekurang-kurangnya kita dah niat untuk mencari. Nanti Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kerana bukan apa, penting tuan-tuan yang dimuliakan Allah, penting. Sebab dalam kitab Ihya Ulumuddin ada sebut, kalau orang ini tak mengenal Allah, kalau orang itu tidak mengenal Allah, seluruh amalan dia itu tertolak. Kalau dia tidak mengenal Allah, amalan dia tertolak. Jadi beramallah kita. Beramallah, kena beramal juga. Bukan kita cakap macam tu tak payah solat. Aku belum kenal Allah jadi tak payah solat. Tak macam tu. Bukan macam tu maksud dia. Maksud Imam Ghazali tu dalam kitab Ihya. Bukan begitu maksud dia. Tetap kena buat juga. Rukun Islam tu tetap kena buat juga. Tapi sayanglah, Allah simpan amalan-amalan kita tu takut tergantung. Kerana akidah belum selesai lagi. Tauhid belum selesai lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Para masyayikh, para arifin billah pula takut nak dedahkan diri dalam media sosial ni. Kenapa? Sedangkan kita ini berhadapan dengan anak bangsa yang direbut oleh pelbagai ism yang ingin menarik mereka, menyedut mereka masuk ke dalam lembah-lembah yang sesat. Kerana izm-izm yang teruk dan sesat ini jumlah dia 72 kali ganda daripada jalan yang lurus. Jadi macam mana tu?
Mau tak mau jalan yang satu ini perlu melebarkan. Kalau tidak, macam mana tu? Sebab tu guru saya, Tuan Haji Yusof, bermimpi jumpa Rasulullah 3 malam berturut-turut. Dia tanya Yusof, Rasulullah cakap, Yusof, kau pernah dengar hadis kan? Umat aku ni terpecah pada 73 golongan. Satu je yang masuk syurga. Tapi tentu kau pernah dengar hadis, umat aku yang paling ramai dalam syurga. Jadi macam mana tu Yusof? Besok mimpi lagi. Besok mimpi lagi. 3 malam berturut-turut mimpi Rasulullah datang minta tolong. Tolong ramaikan umat dia lah. Maksudnya, tolong ramaikan umat baginda Rasulullah SAW. Sebab ada 2 hadis yang seakan-akan bertentangan. Satu jalan aja yang masuk syurga. 72 jalan lagi masuk neraka. Jadi, tapi dalam pada yang sama, umat Nabi Muhammad paling ramai dalam syurga. Mau tak mau perlu ada satu golongan. Daripada kalangan ini, antaranya adalah daripada surah Al-Ma'idah ayat 54 tu. Bi qaumin. Buka tadarus surah Al-Ma'idah ayat 54. Tumpukan pada perkataan bi qaumin dan angkat tangan berdoa supaya Allah jadikan saya dan tuan-tuan yang dirahmati Allah itu daripada kalangan bi qaumin, itu tergolong daripada kalangan bi qaumin tu. Dia ada ciri kasih sayang, dia ada ciri di keizzahan, dia ada ciri di azillatin, dia ada ciri lemah lembut terhadap kaum muslimin. Allahumma salli ala yuhibbuhum wa yuhibbuna, antara panji-panji dia lah kasih sayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah dia biqaumin yang la yakhafuna lawmata laim. La yakhafuna lawmata laim maksud dia mereka ni tidak takut akan kejian. Mereka ni tidak takut akan sumpah seranah yang dilontarkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kajilah ayat tu, mudah-mudahan kita semua tergolong daripada kalangan biqaumin, iaitu golongan yang memasakkan dalam diri dia mau meramaikan umat Nabi Muhammad SAW, nak meramaikan. Justru perjuangan nak meramaikan umat Nabi Muhammad ini tidak boleh duduk diam, tidak boleh selesa di dalam kerjaya, kena buat sesuatu yang lebih, buat sesuatu yang lebih daripada rutin mencari nafkah untuk anak isteri dan keluarga, yakni jihad. Mudah-mudahan kalau kita mati di atas katil sekalipun, mati kita ni mati syahid, kerana dalam hati kita tertancap panji-panji jihad, mau membantu dan khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampun maaf saya ucapkan, maaf kalau ada keakuan diri tersalah kata, tersasul lidah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bersyukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia inayah rahmat yang dapat kita bersama-sama di perjalanan ke Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, bersurailah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Alhamdulillah, Allah Taala menjemput kita dalam majlis mengagungkan diri dia, mengesakan diri dia, membesarkan diri dia, mentauhidkan segala apa yang ada sekalian alam ni, menyatakan diri dia juga. Itulah yang dikatakan kehidupan kita ni sentiasa yang dikatakan membawa la ilaha illallah, yang menyatakan Allah, yang meniadakan keakuan diri kita, menanggalkan segala keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Semua dia. Itulah kesedapan yang kita perolehi. Tadi perjalanan saya daripada Seriap ke Kanga menghala ke Santan, depan kereta saya tu ada kereta JPJ. Kalau dia terdengar ni, alhamdulillah lah, terdengar lagi bagus kan. Jadi saya ikut belakang dia tu, dia nak masuk ke kanan,
tapi dia tak bagi signal pun ke kanan. Jadi saya cakap, ya Allah, JPJ pun tak bagi signal dalam hati saya cakap. Saya pun teruslah perjalanan saya. Jadi itu pelajaran sebenarnya, bukan nak kata apa-apa, tak ada. Ini yang dikatakan point untuk saya nak cakap dalam menghala tuju kepada ke arah keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi JPJ itu dia ajar kita belajar kereta, bagi signal kanan, signal kiri apa semua. Jadi dia sendiri tak buat. Itulah yang berlaku dalam diri saya. Itu yang berlaku dalam diri saya sebab berlakunya kelalaian, kelekaan. Apabila kita tak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan leka. Kita akan dimasuki oleh apa-apa yang dikatakan. Bila keakuan diri ada tu, dimasuki oleh apa-apalah. Jadi itu yang menjadikan gelap, zulumat, gelap. Kita tak nampak apa. Jadi walau macam mana pun kita dalam pengajian ni, kita nak cakap semua pendengar-pendengar, kita duduk dalam pengajian ni, walaupun jatuh bangun, dilalaikan, tetap yang dikatakan dalam surah An-Nur, rijalul la tulhim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Kita tidak pernah dilalaikan, walaupun dilalaikan pun kita tetap akan dibangunkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya menampakkan itulah pelajaran. Setiap kehidupan itu adalah pelajaran-pelajaran yang aku tunjukkan. Perumpamaan masalu nuri kamishkatin semua perumpamaan yang Allah Taala tunjukkan dalam kehidupan kita ni. Itulah nampaknya kita ni sentiasa dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk dalam pengajian ni, alhamdulillah, memang ada, bukan kita nak terus dikatakan kesempurnaannya, tak, maksudnya kesempurnaan tu diri dia, tapi pasti ada yang dikatakan jalan bengkang, bengkok, lurus. Kita akan jalan ikut lalu bengkok, jalan lurus, bengkok, tetap kita akan mengharunginya. Tapi kita bila dah belajar benda ni, yang mengharungi itu Engkau, ya Allah. Seperti yang dikatakan semalam lah, Sayyidina Aisyah dalam yang menyatakan, siapa yang mengatakan diri baik, dia bukan baik. Maksudnya gitulah keadaan dia. Kita bila mengatakan diri kita baik, maknanya dialah, Engkau lah ya Allah, bukan aku. Itu maknanya. Dalam betul Sayyidatina Aisyah punya kata-kata. Dia punya tok guru dia pun sama Rasulullah, suami dia lah. Itulah yang sebenarnya kita nak ikutan isteri Rasulullah, Siti Khadijah dan sebagainya, dan para sahabat serta wali-wali Allah arif billah, semua bawa benda ni, tauhid la ilaha illallah. Jadi sama-samalah kita jangan kita melewatkan waktu untuk teruskan dalam kehidupan kita ni, mencari siapa yang belum jumpa tu, carilah guru mursyid arif billah untuk mentalkinkan la ilaha illallah. Bukan kita sekadar kita menyebut saja, tapi kita mengamaliahkan dalam, meyakini, mengimani betul-betul, masuk dalam medan yang dikatakan medan perang, peperangan dalaman tadi tu. Rasulullah memberitahu itulah peperangan yang hebat, iaitu peperangan dalaman tu dia. Sama juga yang Sayyidina Abu Bakar beritahu, istiqomah dalaman. Manakala kalau kita perang, istiqomahlah tu. Kau dalam perang tu, kau istiqomah aja. Perang dalaman tu istiqomah. Nafi. Sampai Allah Ta'ala kata, itu yang dikatakan, kita ni sentiasa dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untung para pendengar YouTube yang selalu mengikuti ni, sahabat-sahabat saya yang ikuti ni, alhamdulillah beruntunglah beliau. Beruntunglah sebab apa? Dia ada yang dikatakan sunnah membenarkan, daripada dia tak faham sampai yang Allah Ta'ala bagi alamal insana ma lam ya'lam, bagi kefahaman. Saya pun tak faham pun. Selalu kalau saya tengok video-video ni, saya tak nak betul masuk dalam benak fikiran saya, tak boleh. Bukan apa? Sebab kita nak, itulah latih yang Allah Ta'ala latih diri kita supaya kosongkan nafi betul. Kau dah dapat pun kau nafi, bukan aku. Bukan ilmu aku, Engkau ya Allah, Engkau ya Allah. Ketinggian mana makrifat sekalipun, Engkau, semua Engkau ya Allah. Di situ kita lebur. Kullu man 'alaiha fan. Kau, kalau ada ilmu, semua ilmu Engkau. Semua kalau ada pengetahuan, semua kefahaman, semua Engkau ya Allah. Aku tak ada apa ya Allah, tak ada. Kosong, tak ada apa. Yang ada hanya wa yabqa. Itu. Sekian daripada saya untuk petang ni. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dapat lagi kita berkumpul dalam majlis talk pada petang ini.
satu hadis Nabi, hadis dalam Sahih Bukhari mengatakan Allah sangat menyukai dan mengasihi hambanya yang melakukan amal soleh secara istiqamah walaupun sedikit. Jadi ini menegaskan bahawa bukan kata Allah hanya tengok orang yang melakukan amal soleh yang banyak, tapi yang ditegaskan adalah amal soleh yang sedikit tapi berterusan. Contoh, dalam bulan Ramadan ni biasanya kita ramailah, termasuk saya sendiri dulu akan pulun lah dalam bulan Ramadan, tadarus Al-Quran. Kalau boleh nak khatam tu sebulan tu 2 kali khatam, baca ramai-ramai. Lepas tu solat sunat tak tinggal. Pulun dalam bulan Ramadan tu, pulun semua amal ibadah. Tapi bila dah habis je bulan Ramadan, terus tinggal. Sebab saya rasa pada pengalaman saya sendiri, dan saya tuju pada diri saya sendiri juga, saya buat sesuatu tu untuk saya mengejar pahala. Mengejar pahala. Lepas tu bila dah habis bulan Ramadan je, terus jadi slow balik. Sedangkan sepatutnya apa yang diajar bulan Ramadan ni sebagai latih tubi untuk kita, sebagai latihan untuk kita melakukan amalan. Contoh kita mengaji tu, kalau dalam Ramadan 1 juzuk, dan untuk seterusnya tu di bulan lain pun kita terus istiqamah lah. Itu yang lebih disukai oleh Allah SWT. Begitu juga dalam kita nak membuat sifat keakuan ni, bukan kata dengar talk sehari terus kita boleh buang sifat ni. Sebab hari-hari kita kena sentiasa dibimbing, diingatkan. Dan Alhamdulillah, kalau kita mendapat pasangan yang sama juga dalam mencari ilmu ni, sama saling ingat mengingati. Sebab kita kadang selalu lupa, kadang-kadang selalu ternampaklah, kadang kita sendiri tak rasa kita ni lalai. Sebab kadang pernah pada suatu ketika seorang jemaah kecil, Noh, dia siap sound lagi dekat Abang Arif dia. Abang Arif ni tak kenal diri, tak kenal Allah ni. Sebab masa tu Abang Arif dia termarah lah, tertegur dia. Tak kenal diri, tak kenal Allah ni, kata. Jadi anak-anak kecil pun boleh walaupun kita tengok dia main-main je masa talk, tapi dia dengar dan dia faham. Jadi dari sini saya dapat ambil satu pengajaran yang kita ni dalam proses pembelajaran sama-sama saling mengingatkan, saling sentiasa tegur-menegur lah. Saya sendiri juga, andai kata ada, kita memang akan selalu lalai. Sebab tu kita kena selalu dengar talk macam ni. Untuk orang kata ibarat kita ni ibarat ibarat satu pokok yang kena selalu siram. Macam tu jugalah hati kita kena sentiasa dibimbing oleh guru mursyid untuk menghilangkan sifat ini. Dan salah satu cara juga untuk menghilangkan sifat keakuan ni, tinggalkanlah apa amalan-amalan kita yang sebelum ni yang kita rasa merugikan, yang melalaikan kita. Kadang kita nampak kita je betul, tapi bila orang tegur tu barulah kita perasan sebenarnya tu tak betul. Itu saja saya menyeru diri saya sendiri dan juga penonton-penonton YouTube, kita terus istiqamah dalam menuntut ilmu dan dalam membuang sifat keakuan ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucapkan oleh teman-teman sahabat-sahabat kita tadi semua tu daripada khatir Rabbani, lintasan daripada Allah SWT, yang mana warid
yang datang kesucian untuk diajakkan untuk berzikir, mengingat kepada Allah. Jadi tak lain apa yang diucapkan oleh teman-teman sahabat kita tadi, semua mengajakkan kita supaya berzikir, mengingat Allah seperti mana yang datang kepada mereka itu untuk nak mengajakkan, tak lain, bukan untuk kepentingan diri mereka, bukan kepentingan daripada sesuatu selain daripada Allah. Maka betul-betul telisik dan fahami benar-benar dalam, sedalam-dalamnya, wa fi anfusikum, supaya kita kenal siapa yang benar-benar yang menyuruh untuk mereka berkata-kata. Kerana kesucian itu bila dah datang, maka turunlah anzala ala abdihil kitaba walam yajab. Kesucian itu adalah keakuan diri telah dijazbah, disentap oleh Allah. Maka dia nakkan hanya Allah yang jangan biarkan sepatah ayat ataupun satu huruf titik pun melalui ya Allah, melainkan menyatakan iaitu kalammu, dan jadikan setiap kalam-kalammu itu masuk ke tempat rohaniah yang suci, yang mendengar itu tadi, yang tetap membuangkan juga keakuan diri, maka masuk juga kepada tempat-tempat itu. Tapi bagi yang menolak, maka dia tidak Al-Fatihah, tidak membuka, maka tetap akan jadi Quran yang diceritakan tadi, ayat-ayatnya akan jadi dinding yang kita tak nampak. Allah jadikan dinding sebab engkau sendiri tak mau mendengar dengan pendengaran Allah. Sebab perkataan yang keluar dari teman-teman kita semua mengajakkan kepada betul-betul asliyah tauhid, pendakian untuk kita sampai ke tempat yang benar, ke tempat yang paling aman, yang paling tenteram. Bukan surga, tetapi lebih daripada surga nikmat itu. Bukan kita tak nak surga, lebih daripada surga, iaitu empunya tu tadi, yang kita tenggelam duduk dalam bentengnya hingga lebur keakuan diri, hingga sampai ke pendakian asyik cinta yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawakan kita asyik kepadanya dulu, kerana peribadi akhlaknya tadi menyebabkan kita cinta kepada Nabi SAW, kerana sayangnya dia kepada kita, hingga dia sanggup, kalau kita berada di dalam azab neraka, sanggup dia masuk ke dalam azab tu untuk menyelamatkan kita. Jadi peribadi itu menyebabkan kita cinta. Jadi Nabi SAW membawa kepada kita ni cinta kepadanya, lalu dibawakan tadi setelah kita cinta kepadanya, dibawakan kita kepada Ahmad dan Ahad. Itu tangga yang paling, pendakian yang paling, yang dikatakan tauhid yang benar-benar sampai kepada dinding zat, iaitu tak lain, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Tak boleh lari daripada tajuk tu. Ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang arif bin billah wali Allah mendapat ilham langsung daripada Allah, kerana Rasulullah SAW telah bersabda, kalau engkau nak tahu orang yang boleh bercakap dengan Allah di kalangan umatku, salah seorangnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ada orang yang boleh, Rasulullah kata, di kalangan umatku salah seorangnya adalah Umar bin Khattab, boleh berkata-kata dengan Allah. Jadi ini arifin billah wali Allah ni dia dapat ilham boleh berkata-kata dengan Allah. Allah mengatakan, iaitu siapa-siapa saja yang berkorban betul-betul untuk selain daripada Allah, selain pada Allah, maknanya dia berkorban ni betul-betul hidup dia bukan selain, bukan ada Allah. Maknanya dia betul-betul dia berkorban hidup dia ni untuk kepentingan diri dia, dia tak tahu ala tuju kepada Allah. Maka Allah bagi tahu dia akan dapat itu. Sesuai dengan hadis Nabi, innamal a'malu bil niat. Jadi benar sebenarnya kita nak membetulkan niat kita. Dia tak susah sebenarnya. Betulkan niat kita betul-betul. Jangan buat selain untuk kita, untuk kepentingan lain, apa ni, kedudukan, wanita, harta, itu selain itu semua untuk naikkan diri, itu semua tu jangan. Itu dah salah niat tu. Rasulullah dah pesan, apa pun niat. Siapa yang niat dia betul-betul bergerak hijrah sedetik, sesaat
Berhijrah dia kerana betul-betul Allah dan Rasul, dia dapat keuntungan yang besar. Tapi kalau selain tu untuk wanita, untuk harta, itu semua akan didapat, itu adalah sesuatu yang membawakan kepada kerugian. Maka itu wali Allah tu dapat hilang. Allah mengatakan gitu. Jadi kita ni banyakkan berkorban untuk bukan selain Allah. Maknanya kita berkorban, maknanya sesuatu yang Allah Ta'ala tak suruh. Allah suruh kita betul-betul berkorban kepada al-qurba. Perkataan kurba ni, korban ni maknanya kedekatan yang dekat-dekatnya kita kepada Allah. Berkurba, kurba, dekat sampai tak ada lagi. Di situ yang Allah Ta'ala suruh kurba. Jadi sama-sama kita hayati, sama-sama kita amaliahkan dalam kehidupan kita. Kerana Allah ni, wa iza sa'alaka ibadi anni qad. Bila Muhammad, hamba-Ku yang kuat ibadah, hamba-Ku yang kuat ibadah tanya pada engkau, sa'alaka ibad, ani aku ni, sayang aku ni, dekat, qarib, dekat, lebih dekat. Engkau tak ada, aku yang ada. Gitulah. Qarib tu maksudnya ani qarib tu kata. Jadi jangan sampai kita lari pada tajuk lah. Kemana pun lari tajuk, kita tetap Allah tu tak pernah tinggal, dia sayang dia tu. Bila Ibrahim bin Adham tu raja, ibarat dibaca raja zaman Nabi Sulaiman. Ibrahim bin Adham, kalau dia nak pergi memburu tu 40 kuda, batalion panglima dia jaga dia. 40. Kita terapik kalau menteri tu 4 biji kereta, 4 biji belakang, kiri kanan tak ada. Kan? Ini 40 kawal dia. Macam mana kerajaan dia besar nak pergi memburu tu? Naik kuda. Bila memburu tu tadi dia dapat binatang yang diburu, dipanah tadi, tertinggal semua batalion 40 tadi, tertinggal sekejap. Binatang yang dia tu saya tak ingat dia panah kena, binatang tu cakap dengan dia. Dia dengar pula waktu tu bukan binatang tapi Allah yang berkata dengan dia. Bukan ini tujuan kau dihidupkan Ibrahim. Terus dia dengar perkataan tu binatang, tapi perkataan tu daripada Allah. Dia Allah bagi pendengaran Allah. Dia tak dengar kalam binatang tu, kalam binatang, kalam Allah masuk ke pendengaran, terus tersentap dia. Terus dia balik, dia tinggalkan kerajaan dia yang besar tu. Isteri, anak dia, semua dia tinggal, harta benda, mutiara, apa benda permata, semua dia tak nampak dah. Sebab Allah kata tegur itu je. Bukan tujuan ini kau dijadikan Ibrahim. Duduk kat gua seorang-seorang. 4-5 tahun kerinduan isteri, anak-anak nak cari mana tak jumpa. Sudah jumpa di tentang lakukan haji. Baliklah bang, suami. Isteri cakap, baliklah abah. Tak maaf nak. Allah yang jaga kau semua jaga. Dan abah pun Allah yang jaga. Abah dah jumpa jalan itu. Nampak? Itu saya cakap tadi, penanggalan untuk kita nak dapat pendakian yang sebenar. Allah tanggalkan satu persatu. Untuk yang mana kita berkorban tadi untuk selain Allah tu, Allah tahu, Allah buangkan. Sebab kalau Allah tak buangkan, kita tak akan mampu pendakian kita kepada tempat yang asliah, iaitu Ngesa tadi yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetap juga, kalau kau cinta pada aku, Nabi Muhammad kata, kau cinta pada aku cinta, bersiap untuk susah, bersiap untuk menghadapi ujian, dan bersiap untuk, maknanya tolak kesenangan. Maknanya bersiap, jangan memikirkan kesenangan, tapi memikirkan bersiap untuk hadapi ujian kalau kau cinta pada Rasulullah. Jadi pendakian tu pendakian. Jadi bukan sesuatu yang menyusahkan sebenarnya. Bila kita dah dapat cinta, apa pun kita akan mudah boleh buat. So buat apa, puasa di bulan Ramadan, Allah suruh solat 5 waktu. Tapi tukarkan niat kita tadi. Bukan kerana imbalan selain daripada Allah. Syurga pun termasuk makhluk. Bukan saya cakap tak betul. Nanti kita tak dapat kemanisan dalam beribadah kepada Allah bila kita tak tahu asliahnya tempat mana yang kita nak niatkan. Kita cakap niat pada Allah, tapi imbalan ada lain daripada sesuatu yang kita. Di samping kita nak Allah, di samping tu kita nak sesuatu daripada Allah. Gitu ibaratnya. Masih lagi mensekutukan Allah. Bukan melulu. Bapak tinggal nazak, anak 3 orang. Anak yang seorang datang, bah,
Abah baik cepat abah, sayang abah. Ya, abah saya balik dulu bah ya. Abah, company abah tu tulis nama saya lah abah. Apa-apa senang abah mati nanti. Dia sayang pada abah, dia sayang abah nak mati saya. Tapi di samping tu ada sesuatu yang ada pada abah, iaitu company tadi. Dia minta tolong sign tukar nama dia. Datang anak kedua, bah kebun tu bah, abah saya sayang abah tapi kebun ni abah sebelah abah mati tulislah nama saya bah. Sama juga. Dia sayang pada abah, tetapi ada sesuatu yang disayang disebabkan tadi. Bukan sayang abah yang asli, tetapi yang ketiga tadi, anak tu tadi yang tu. Dia kata, sayang abah. Sampai kebalik pun saya tetap sayang abah. Sampai bila-bila pun saya tak nak yang lain. Saya nak abah je. Kira-kira kita gitulah kita dengan Allah ni, kita buat macam mana? Tak malu. Kita kata sayang pada Allah. Allah sayang pada kita. Apa yang kita telah perbuat dalam kehidupan kita. Ya. Allah ni cemburu. Allah tak mahu kita buat selain daripada dia. Kan? Dan tak mahu, dia tahu, Allah tahu. Kau nak jumpa Allah tadi, nak jumpa solong, nak usul, nak sampai kepada Allah, kau nak sesuatu. Allah tahu, Allah letakkan tepi. Ibaratnya istana, malaikat tu bagi kat dia dulu apa dia nak. Tak payah dia jumpa aku. Tak takut ke kita merasa gitu? Dan ini senang ya kita nak fikir sebenarnya. Inilah keikhlasan. Keikhlasan ni yang biar iblis semua tak boleh goda. Bila kita dah kenal, Allah akan datang keikhlasan ini. Benda ni mudah, benda ni buatlah. Cuma kita selalu berkorban kepada benda yang binasakan, kita boleh buat tu tak? Selain daripada Allah membinasakan, kita berkorban untuk membinasakan diri kita, boleh pula kita istiqamah. Kenapa yang ini yang terbaik, yang Allah sendiri akan jamin kita pula, kita tak nak kita ambil berkorban untuk yang membinasakan. Padahal Allah tak suka, tapi kita ambil. Mengapa kita boleh istiqamah kat situ? Itu Ibrahim bin Adham tu, bila dia dengar suara yang ni tadi, suara hidayatullah laduni, dia terus, dia tak tinggalkan semua. Kerana ini semua punca nanti akan menyebabkan aku lagi terputus dengan Allah. Begitu sekali kuatnya tarikan jazbah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim. Jadi kita nakkan selalu tu. Dan Allah sentiasa memberikan kepada itu, tetapi kita menutupi Al-Fatihah. Al-Fatihah itu buka. Kita menutupi dengan, iaitu zulumat, kegelapan kita gelapkan. Kufaran, tutup. Kebenaran kita tutup. Kebenaran berjalan terus, kita tutup. Itu yang menyebabkan kita zalamna mazalimin. Sudahlah tu. Sudah. Ya, sudah. Saya cakapkan tadi sudah. Ya, yang sudah-sudah tu adalah berjalan cerita dia. Cerita yang Allah Ta'ala nak sekarang adalah cerita wa qadara rabbuka. Tetap mengesakan dia, membuangkan. Itu cerita yang asli. Jangan kita robah skrip Allah Ta'ala. Siapa kita? Kita robah skrip Allah, tampil tu kita merasa bangga dalam kehidupan ni. Ya Allah, sudahlah. Banyak benar kesalahan kita dah. Sudah. Ni masanya bulan Ramadan Al-Mubarak. Itu bulan yang sangat Allah Ta'ala lebih sayang dan suka sangat, nak ampun. Gunakanlah peluang supaya lepas nanti Ramadan masuk Syawal dan bila-bila ke depan kita sentiasa kita berkehidupan dengan Allah. Bukan berkehidupan dengan ganjaran syurga, ganjaran dia takut ni. Tak, kita betul-betul tenang dengan Allah. Betul-betul faham, tak ada lagi syak lagi, wasangka lagi takut. Kita dah menemui usul sampai kepada Allah. Allah telah membuatkan kita menjalani pendakian yang asli yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Pendakian yang kita ikut, pendakian Rasulullah SAW yang hanya berhak sampai kepada Allah, mendapat berita yang asli dari sisi Allah SWT. Tak mahu yang lain dah. Tak mahu yang lain. Kita tanya diri kita, kalau kita nanti dah dimasuk dalam syurga, kita nak apa lagi? Adakah cukup nikmat-nikmat dalam tu? Memanglah cukup. Tapi cukup ke? Tapi tetap tak cukup kata Rasulullah. Kerana pada hari Jumaat, penduduk-penduduk syurga yang penuh nikmat, ada nikmat satu lagi kata Rasulullah. Apa tu? Memandang wajah Allah. Jadi itu Rasulullah mengajar kita supaya di dunia lagi, wa'ainama tuwallu, pandanglah. Segala yang Allah nyatakan tu adalah menyatakan Allah. Kalau kita nampak yang selain itu, maka kita telah mensekutukan Allah. Ya, pandangan kita saja dan mensekutukan Allah.
Banyak salah kita bukan yang lain-lain ni. Jadi inilah masanya kita sama-sama. Ya. Saya tak nak membohongi. Allah pun tak nak membohongi. Ya. Dengan menyatakan sekalian alam, bukan Allah nak membohongi kita. Menyatakan diri je. Yang kita pergi nampak benda yang Allah cipta kita. Kita tak nampak siapa pencipta. Kita yang tertipu. Kita yang zalim pada diri kita. Allah jadikan sekian alam untuk menyatakan iblis. Menyatakan dirinya. Tapi kita nampak makhluk tu, maka kita nampak harimau, garang harimau yang kita nampak. Tapi siapa yang bagi kahar garang tu tadi? Kita tak nampak. Itu kata tadi. Kita tak memandang sifat Allah. Maka kita tak makrifat pada Allah. Kita nampak. Kita nampak apa lebah tu berbisa kan. Nak usik pun takut. Tapi kalau lalat kita usik guys. Kenapa? Kita nampak dalam lebah tu ada bisa. Walau dia kecil. Tapi itu yang pentingnya sekali apa Allah jadi. Kita nampak dalam itu besar mana pun apa Allah jadi. Yang kecil halus macam mana pun la tatar. Semuanya adalah dia. Halus mana. Itu kita amaliakan betul-betul lah. Saya tak nak kita ni dalam kerugian. Selain kita tak betul-betul kepada ahli tuju. Mengesahkan Allah buang keakuan diri. Selagi itu kita kerugian lah. Sebab Rasulullah dah bagi tahu. Banyak ilmu macam mana pun tanpa ada ilmu mengenal Allah, maka tak bermanfaat. Ini Rasulullah berkata. Tapi sedikit pun kita amal, kita dengan ada ilmu mengenal Allah, sentiasa 24 jam diterima oleh Allah. Sebab orang dah mengenal Allah, dia tak ada keakuan diri. Dia mengesahkan, membesarkan Allah. Kita nampak macam dia tak beramal. Tapi di sisi Allah dia 24 jam beramal. Dan sebanding jin dan manusia seluruhnya, sedetik amalan dia je sebanding dengan jin dan manusia seluruhnya amal. Orang yang jazbah, orang yang Allah Rasulullah kata dia rentap tak ada keakuan dirinya, amalan dia seluruh penduduk jin dan manusia sama dengan setara. Seluruh penduduk jin, kita tak boleh kira dah manusia. Amalan dia sedetik amalan orang yang dijazbah oleh Allah tak ada keakuan dia. Mana beruntungnya Allah nak bagi kita beruntung sangat. Itu yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Itu yang dipakai anak Rasulullah kepada umatnya. Ke situ sebenarnya. Jangan kita salah faham. Qul innama ana basarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Tak dia ke syurga ke tak. Ala pertama adalah nombor satu kan. Kalau syurga pun nombor tiga nanti. Iaitu apa dia? Innal ladzina aman. Kenal aku. Wa amil bau lakukan amal soleh. Kana telahum jannah. Ketiga Allah Ta'ala kata jannah. Allah tak suruh jannah dulu. Allahumma inna nasaluka ridha. Ridha tak kaji terus nampak jannah. Salah kita. Tak maaf. Kaji ridha tu. Ridha tu harus kenal diri, kenal Allah. Salah faham. InsyaAllah. Minta maaf. Terima kasih atas perhatian semua. Terima kasih sayang semua. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan dalam menyampaikan apa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah ala Nabi.